اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 12. Baris yang kedua daripada bawah. Surat 12 yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tanbihun. Tanbihun diterjemah dengan peringatan ataupun diterjemahkan dengan penjagaan. Diterjemah dengan tanbihun, peringatan, penjagaan. Dia tanbihun ni dia satu susunan ayat yang membahaskan perkara yang difahami secara kasar daripada masalah yang terdahulu. Itu tanbih. Pembicaraan ini satu jumlah perkataan susunan ayat yang membahaskan perkara yang difahami secara kasar daripada masalah yang terdahulu. Masalah yang terdahulu berkaitan dengan qada sembahyang. Berkaitan dengan qada sembahyang. Maka difahami dah secara kemungkinan kita akan timbul berkaitan dengan qada tu ketika kita masih lagi hidup ni, kita qada lah. Macam mana pula dalam kita qada salat belum sempat habis kita meninggal, kita mati. Jadi macam mana pula berkaitan dengan hutang sembahyang kita ni kepada waris-waris kita ni, macam mana pula? Yalah, masa kita hidup terdahulu kita memanglah qada salat, tapi belum sempat habis kita mati. Macam mana? Ni tanbih. Didatangkan satu penjagaan berkaitan dengan qada solat juga. Tapi macam mana kita mati dalam keadaan qada solat kita tak habis. Itu tanbih. Jadi penjagaan ni dia ada kaitan dengan masalah yang terdahulu. Berkaitan dengan masalah qada solat. Ni apabila kita mati belum sempat habis qada solat. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Barang siapa meninggalkan solat, barang siapa meninggal dunia dan masih meninggalkan solat fardu, dan masih meninggalkan solat fardu, ni meninggal dunia tapi masih lagi meninggalkan solat fardu. Dah meninggal dunia, memanglah kita meninggalkan salat fardu. Gimana? Sekarang ni kita meninggal dunia, tapi kita masih lagi meninggalkan salat fardu. Dah kita meninggal dunia, memanglah kita dah semayang. Dah semayang fardunya mati dah. Orang pula semayang atas kitanya. Maknanya sesiapa yang mati dan di atasnya ada lagi salat fardu yang belum selesai diqada. Seseorang mati, seseorang meninggal dunia dalam keadaan masih lagi ada kewajipan solat atas dia. Kewajipan solat qada lama-lama yang belum selesai lagi dia qada. Mati dianya. Macam mana keadaan seumpama ni? Tidaklah wajib diqada atau dibayar fidya. Tidak wajib diqada oleh waris lah ni. Tidak wajib diqada oleh waris ataupun dibayar fidyah oleh waris. Maknanya kita qada mati belum selesai habis qada. Macam mana hak hutang semayang kita tu?
Tidak ada qada ganti oleh waris kita dan tidak ada bayar fidyah oleh waris kita. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ini tak timbul ke masalah ni, persoalan ni. Yang terdahulu kita membicarakan bab qada solat. Maka macam mana? Qada belum selesai habis, kita mati. Mesti ada persoalan ni. Jadi tanbih penjagaan ni berkait dengan masalah ni. Kita qada solat, kita tanda molek. Yang terdahulukan bab qada solat kan, kita kena ijtihad, kena kiraan jangkaan terlebih dahulu. Sebab ghalibnya kita semayang hok lama-lama tu kita dah ingat banyak mana yang kita tinggal. Sebab tu dia ada tajuk dalam kitab Al-Qada in jahilal adad. Qada jikalau kita tak tahu jumlah. Ni ghalib dia. Dia ada buat kiraan terlebih dahulu, balik umur berapa, sembahyang tinggal lama mana, buat kiraan jangkaan. Ni kena mikir balik dah ni. Lepas tu kita pun tanda molek-molek. Kita pun qada, kita pun tanda lah kita qada. Kita raih kita qadanya. Kita sampai masa kita mati, tengok dalam buku hutang tu banyak lagi semayang kita yang belum sempat kita qada. Apa hukumnya? Tidak diqada ganti oleh waris dan tidak ada fidyah oleh waris. Ini pandangan muktamad. Berbeza dengan bab puasa. Kita akan cerita bab puasa sedikitlah berkaitan dengan qada puasa, mati belum sempat selesai qada. Apa hukum? Berbeza. Waktu sama ada waris puasa ganti ataupun waris bayar fidyah. Itu bab puasa. Ini bab solat. Ini bab solat yang mana mati dalam keadaan belum selesai qada. Kemudian bab qada solat yang terdahulu macam mana? Selesai, jelas, clear. Sebab apa? Sebab tak jumpa dah tajuk ni. Muka surat 11, kemudian muka surat 12 separuh. Ambil faham molek tu tanda molek. Molek dah kita susunan di molek. Hak berkaitan dengan wajib qada bersegera jikalau solat yang ditinggalkan tu tinggal dengan sengaja. Wajib qada dengan bersegera. Sebab taubah wajib bersegera, maka qada pun wajib bersegera. Sebab qada salah satu daripada rukun taubah. Bersegera dengan makna kita menggunakan sekalian masa untuk qada solat, melainkan tinggal sementara qada solat untuk perkara yang tidak dapat tidak sahaja. Kita tinggal qada wajib bersegera, kita buat perkara yang bukan tidak dapat tidak, hukumnya adalah haram kerana meninggalkan segera qada. Walaupun kita tinggal segera qada untuk sembahyang sunat sekalipun, hukumnya tetap haram. Sembahyang sunat pun haram, tawaf sunat pun haram. Sebab apa? Sebab itu bukan perkara yang tidak dapat tidak, sehingga kan masuk waktu tunai. Contoh zuhur, masuk waktu zuhur tunai. Kita dalam qada solat ni, kita boleh dah nak tinggal segera qada solat hak wajib bersegera untuk sembahyang zuhur hak sunat bersegera. Kita tinggal qada untuk sembahyang fardu zuhur hak memang sembahyang zuhur tu wajib sebab waktu sudah masuk, tapi bersegeranya sunat. Kita tinggal hak qada hak wajib bersegera untuk sembahyang tuan waktu yang tidak wajib bersegera, hukumnya haram. Bukan kata sembahyang sunat. Ini pandangan yang muktamad. Ini pandangan yang muktamad. Pandangan ta'if wajib qada bersegera sunat. Pandangan ta'if masuk waktu tunai betul qada sembahyang tunai zuhur dulu baru sambung qada balik. Itu semua pandangan ta'if, bukan pandangan yang muktamad. Muktamad macam dalam kitab kita ni. Ini hak pandangan yang muktamad. Tapi dah kalau kita tak mampu, kita pakailah pandangan ta'if pun. Wajib qada bersegera, hukumnya adalah sunat. Tapi kalau hutang kita banyak, kita perbanyakkanlah. Perbanyakkan. Tapi kalau pakai pandangan muktamad ni tak ada perbanyakkan. Semayang tu sepanjang masa.
Berhenti hanya untuk perkara yang tidak dapat tidak sahaja. Kita nak kena makan, kita nak kena tidur. Kemudian kalau kita ni berkewajipan nafkahnya keluarga kita, wajib kena kerja. Untuk tu saja kita tinggal sementara qada kita. Untuk yang lain tak boleh sama sekali. Hanya untuk perkara yang tak dapat tidak sahaja. Nanti tidak ada. Sebab kita bila masa kita akan mati. Bila masa kita akan mati. Takkan kita nak mati dalam keadaan kita bawa hutang sembahyang kita hak banyak yang kita tinggalkan. Sebab start daripada umur kita balik, tiap-tiap catatan akan dibentang di padang mahsyar. Satu-satu catatan akan dibentang di padang mahsyar. Tiba-tiba sampai masa perkiraan banyak sembahyang yang kita tidak sempat qada. Mana apa kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak menyempurnakan kewajipan kita. Kena secepat mungkin lah. Kalau pakai pandangan muktamad tak ada secepat mungkin lah sepanjang masa. Kalau kita pakai pandangan ta'if pun wajib qada bersegeranya sunat sebanyak dapat lah. Sebanyak dapat. Kemudian berkaitan dengan sembahyang sunat, tak sudah fikir sembahyang sunat lah. Sudah fikir sembahyang sunat. Tak sudah ajarlah qada sama sembahyang sunat sama, tu dah betul seumpama tu. Kalau pakai pandangan muktamad haram sembahyang sunat tu. Kalau pakai pandangan dhaif kata bersegeranya sunat tak wajib. Bersegera sunat je tak wajib. Atas pandangan ni sekalipun kalau sembahyang sunat hukum dah tetap makruh. Makruh ni pandangan dhaif, pandangan muktamad haram. Jadi macam mana kita kata sembahyang sunat kita? Sambil-sambil lah dia kata. Nak sambil-sambil macam mana? Sebab apa? Ni sembahyang qada wajib. Takkan wajib dengan sunat ni kita masih lagi nak berkira, nak buat bandingan. Tu pelik lah jadinya. Nanti kita qada lah. Nanti kita qada lah. Ini semua panjang angan-angan. Mana ada nanti-nanti. Saat sekarang qada lah. Sebab sembahyang qada dengan sembahyang sunat syaratnya sama, wudunya sama, tutup aurahnya sama, pakai sucinya sama. Apa masalah kita nak main sunat pula nya? Main sunat menampal kekurangan. Menampal kekurangan bukan kekurangan bilangan solat, kekurangan kualiti solat. Bukan boleh menampal kekurangan tu kuantiti kau panggil. Kuantiti bilangan tau. Kualiti mutu. Sembahyang sunat hanya boleh menampal kualiti mutu sembahyang fardu kita yang kuantitinya sudah cukup. Kuantitinya sudah cukup tapi kualitinya kurang. Sembahyang sunat lah yang menampal kekurangan kualiti sembahyang fardu kita. Sembahyang sunat tidak boleh menampal kekurangan kuantiti bilangan sembahyang fardu yang kita belum selesai qada. Yang faham boleh. Apabila jangkaan kita kuantitinya sudah cukup, tu jangkaan kita dengan kiraan kitanya, bilangan sembahyang qada kita sudah selesai kita qada. Tapi kualitinya kurang, kita perbanyakkan sembahyang sunat, kita bimbang kuantiti bilangannya terkurang, di jangkaan kita cukup, kemungkinan tak cukup. Hak kemungkinan ni saja yang kiraan kita sudah cukup, barulah sembahyang sunat boleh tanpa kuantiti bilangan sembahyang qada yang tak cukup, yang bukan di kiraan kita cukup tapi di ilmu Tuhannya tak cukup, sampai di padang mahsyar nyata tak cukup. Maka inilah barulah boleh ditampar dengan sembahyang sunat. Satu rakaat sunat 70 rakaat sunat hanya boleh menampal satu rakaat fardu yang kuantitinya kita bilangnya jadi tak cukup. 70 rakaat sunat hanya boleh ganti satu rakaat sembahyang fardu yang kita kira tak cukup. 70 rakaat. Dan inilah juga bandingan antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Ini juga antara bandingan pahala. 70 rakaat sembahyang sunat sama dengan pahala satu rakaat sembahyang fardu. Ini kalau kibat pahala pula. Jadi kalau masuk bulan Ramadan sudah mikir, tarawih ni bulan Ramadan ni ganda 70 ni tarawih. Jadi satu rakaat sembahyang sunat tarawih macam sembahyang fardu di bulan yang lain. Jadi pelik. Dah kalau sembahyang fardu di bulan Ramadan tak ganda.
Sembahyang sunat bulan Ramadan digandakan 70 sama dengan sembahyang fardu di bulan yang lain. Lepas tu sembahyang fardu di bulan Ramadan sama dengan sembahyang sunat je. Sembahyang sunat digandakan jadi macam pahala sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu, duk takut yang sama. Tak digandakan. Jadi seri je. Sembahyang sunat bulan Ramadan, sembahyang fardu bulan Ramadan, pahala jadi sama. Sembahyang fardu digandakan 70 pula. Ada. Digandakan 70 pula. Sepatut bulan Ramadan lah lagi kuat sembahyang qada. Itu sembahyang fardu. Tiba-tiba main terawih ni kalau dak setara nak terawih juga. Ni dah cerdik lah ke ni. Bayangkan kalau bab pahala lah. Main terawih kita kata 8 rakaat. 20 tu jarang-jarang kita buat normalnya 8. 8 kali 30 malam berapa boleh? 240 rakaat. Tahu? Boleh 240 rakaat. 240 rakaat tu kalau semayang qada zuhur, semayang qada zuhur sudah 280 rakaat pahala nak banding. Satu semayang fardu zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. 1 rakaat qada zuhur sama dengan 70 rakaat tarawih. 2 rakaat qada zuhur sama dengan 140 semayang tarawih. 4 rakaat qada zuhur sama dengan 280 tarawih. Satu zuhur je di semayang tarawih sebulan 30 malam baru 240 rakaat. Ni nak kata dak cerdik bukan dak cerdik dah ni. Kalau dak cerdik tu lembut dah lalu tu. Kalau kata dak cerdik dak jadi dak cerdik. Abang apa? Bodoh saja budak jadi tu double bodoh ah. Dah. Dia nak banding lagi tarawih dengan sembahyang qada. Ni tak tahu ni dak pandai nak ngira ni. Tapi duit dia pandai kira. Sebab fadilat dak pandai nak kira. Sepatutnya bulan Ramadan lah lagi nak qada. Kalau bulan lain dia pakai pandangan dhaif. Qada wajib bersegeranya sunat. Boleh tinggal jarang-jarang, pergi ke lain pula, boleh ambil angin. Masuk bulan Ramadan je pakai pandangan muktamad. Qada apa ni? Ni bulan Ramadan, ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Satu kali qada sama dengan pahala 70 qada bulan lain. Pahala je. Jangan awak ngelak pula. 70 qada bulan Ramadan satu fardu, kita pun pakoh 70 fardu beres. Dah pahala je tu. Jangan ngelak pula. Pahala je. Pahala macam 70 kali di bulan yang lain. Bukan kata qada zuhur bulan Ramadan sekali, lepas dah kitanya 70 zuhur. Hak kita tinggal masa kita dulu. Dah. Kalau gitu pergi qada Mekah Kalau gitu dah qada Mekah sekali qada 100,000 dah. Sekejap habis bilangan. Tu pahala macam 100,000 rakaat. Tapi kalau pergi qada Mekah sama je. Qada satu fardu, beres satu fardu, lepas satu fardu. Bukan qada satu fardu, lepas 100,000 fardu. Pahala je 100,000 ganda ni. Nak banding dengan tempat kita 100,000 rakaat. Bukan jumlah qada tu. Jadi mana sepatut bulan Ramadan kita perbanyakkan qada. Sebab apa? Pahala. Tiba-tiba jumpa dengan terawih, balas sama. Balas terawih ustaz, bulan Ramadan je ada ustaz. Bulan Ramadan je, bulan lain tak ada dah ni. Dah kata begitu, selesai awal-awal qada sebelum masuk bulan Ramadan. Qada sebanyak masa. Beres masuk bulan Ramadan, kita boleh perbanyakkan sembahyang sunat, bukan tarawih saja. Ni tiap-tiap Ramadan masalah yang sama. Tiap-tiap Ramadan wala ustaz, tarawih saya macam mana ustaz? Tiap-tiap tahu. Tapi mungkin orang lain kali. Orang lain lah kali. Tapi tiap-tiap tahu masalah yang sama. Qada belum habis, boleh dah nak sembahyang tarawih. Jadi tanda molek ni hukum qada solat. Pandangan muktamad dalam kitab kita ni. Pandangan ta'eh tu buka dalam kitab Mughni Muhtaj ataupun dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi. Kemudian persoalannya mati dalam keadaan
qada solatnya belum lagi selesai, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'inya tidak ada qada ganti oleh waris dan tidak ada fidyah oleh waris. Ini pun di antara persoalan yang biasa dikemukakan. Hak biasa dikemukakan. Inilah pandangan yang muktamad. Wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu awsa biha amla hakahu al-ubadi an Syafi'i li khabarin fihi wa fa'ala bihi subki an ba'di aqaribi. Dalam pendapat wa fi qaulin, pada satu pandangan, ini pandangan yang ta'if, seperti yang dikemukakan oleh Al-Ubadi daripada Asy-Syafi'i, dihikayat ni daripada Imam Syafi'i. Ini adalah pandangan qaul qadim bagi Imam Syafi'i sendiri. Qaul qadim bagi Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i yang terdahulu. Pandangan Imam Syafi'i yang terdahulu, bukan pandangan yang terakhir. Bukan pandangan yang terakhir. Sebab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Satu pandangan dipanggil qaul qadim, satu pandangan dipanggil qaul jadid. Qadim ni pandangan lama, bukan qadim sedia kala kidam tu, bukan. Qadim ni pandangan lama, pandangan terdahulu, yang Imam Syafi'i kita fatwa ketika berada di Iraq. Kemudian Imam Syafi'i kita berhijrah ke Mesir. Ada pandangan Imam Syafi'inya berubah. Jadi pandangan Imam Syafi'i di Mesir dipanggil pandangan qaul jadid, pandangan yang baharu, makna pandangan yang terakhir. Jadi kebanyakan pandangan yang muktamad adalah pandangan qaul jadid. Cuma ada dalam beberapa belah masalah yang muktamadnya qaul qadim. Ada di antara pandangan Imam Syafi'i, qaul jadidnya tidak diterima oleh murid-murid Imam Syafi'i sendiri. Contohnya pandangan Imam Syafi'i yang terdahulu ketika berada di Iraq, Imam Syafi'i berpandangan surah ada di 2 rakaat yang pertama saja. Rakaat pertama dan rakaat kedua ada bacaan surah, rakaat keempat tidak ada. Tetapi pandangan Imam Syafi'i qaul jadidnya surah keempat-empat rakaat. Sebab Nabi pernah membaca surah dalam sembahyang fardu keempat-empat rakaat. Tapi pandangan yang ditimpakan oleh murid-murid Imam Syafi'i adalah pandangan Imam Syafi'i yang difatwakan di Iraq, surah hanya di 2 rakaat yang pertama sahaja, supaya kita tidak amal sama-sama. Ini bukan pandangan Imam Syafi'i yang terakhir. Ini pandangan Imam Syafi'i yang terdahulu. Bila Imam Syafi'i berpandangan kemudian pandangan yang berbeza, sepatutnya yang ditimpakan pandangan yang terakhir. Tapi murid-muridnya tak berapa terima pandangan yang terakhir. Muridnya masih lagi mengikut pandangan Imam Syafi'i yang terdahulu, surah hanya pada 2 rakaat yang pertama sahaja, sebagaimana amalan kita. Pandangan Imam Syafi'i yang terdahulu qaul qadim, waktu maghrib sampai ke isyak. Waktu maghrib sampai ke isyak. Tapi pandangan Imam Syafi'i yang terakhir, waktu maghrib hanya qada 5 rakaat sahaja. 5 rakaat saja. Qada menyempurnakan syarat dengan berwuduknya, apa semua, tutup aurahnya, semayang 5 rakaat, habis waktu maghrib. Itu qaul jadid, pandangan Imam Syafi'i yang terakhir. Tapi yang ditimpakan oleh murid Imam Syafi'i, pandangan yang lama, waktu maghrib habis tak habis 8, 11. Waktu isyak boleh habis waktu maghrib. Ini pandangan yang kita pakai sekarang. Imam Syafi'i sendiri bang maghrib, qada masa untuk berwuduk, qada masa untuk tutup aurah, mungkin dalam 5 minit kita kata. Kemudian semayang fardu maghrib 3 rakaat, semayang ba'diyah maghrib 2 rakaat, habis waktu maghrib, sekejap habis. Tapi belum masuk isyak. Isyaknya belum masuk, tapi sudah habis waktu maghrib. Jadi antara waktu maghrib dengan isyak macam subuh dengan zuhur, ada kosong tengah. Kan kita kan waktu bersambung, subuh dengan zuhur terputus. Sama maghrib dengan isyak bagi pandangan Imam Syafi'i qaul jadid. Tapi pandangan ni tidak ditimpakan oleh murid Imam Syafi'i sendiri. Pandangan. Pandangan. Jadi yang muktamadnya pandangan hak lama. Kalaulah pandangan Imam Syafi'i sendiri yang terakhir dikatakan ta'if, kena faham molek pandangan tu
kurang ditimbul pakar oleh ulama-ulama yang lain. Itu pandangan daif, bukan Imam Syafi'i daif. Kadang-kadang orang tak faham. Ada berani kata Imam Nawawi daif. Siapa kata Imam Nawawi daif? Pandangan Imam Nawawi ada yang muktamad, ada yang daif. Pandangan, bukan imam tu. Sama juga dengan pandangan Imam Ghazali contohnya. Pandangan Ghazali ni daif. Oh, berani dia kata Imam Ghazali daif. Hanya orang tak faham. Dia tak faham. Contoh ke pandangan Imam Ghazali daifnya, sapu tekak. Ni tu pandangan Imam Ghazali, tu daif. Pandangan muktamadnya tidak ada sapu tekak. Sapu telinga tu adalah. Ni sapu ni. Dia tengok tau. Orang tu dulu dia sapu tekak bukan kerana panas. Ingat ke panas? Panas ambil air. Bukan. Pandangan Imam Ghazali ni sunat sapu tekak selepas sapu telinga. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak ada, tidak disunatkan. Pandangan Imam Ghazali daif, bukan Imam Ghazali daif. Sehingga kan pandangan Imam Syafi'i sendiri pun ada yang daif. Bukan Imam Syafi'i yang daif, pandangan, pendapat, kau dia, pandangan dia. Tapi orang tak faham, dia kata, oh berani kata Imam Ghazali daif, Imam Ghazali lemah. Ni beratlah ke ni? Ada yang buat seumpama tu. Nak banding Imam Ghazali dengan Imam Nawawi, lebih Imam Ghazali lah. Antara Imam Ghazali Imam Nawawi orang tak bandingkan. Antara Imam Ghazali Imam Nawawi orang tak bandingkan. Sebab Imam Ghazali imam yang terdahulu, Imam Nawawi yang kemudian, mesti lebih orang terdahulu. Bab orang tidak dibandingkan, tapi pandangan. Mana pandangan yang muktamad? Pandangan, bukan imam. Aku tak banding antara imam dengan imam. Tapi pandangan tu mana pandangan yang lebih muktamad, yang ditimbul pakar oleh ulama-ulama muktabar yang lain. Hak kebanyakannya pandangan Imam Nawawi, bukan pandangan Imam Ghazali dalam bab fiqh. Tapi kalau tak faham, dia kata boleh, dia kata lebih Imam Nawawi daripada Imam Ghazali. Dia tak kenal siapa Imam Ghazali. Ni jeng lagi ni. Dia tak ngaji fiqh. Dah, sehingga kan pandangan Imam Syafi'i sendiri jadi daif. Tadi surah Imam Syafi'i pandangan terakhir ke-4 rakaat. Isya 4 rakaat surah. Maghrib 3 rakaat surah. Bukan rakaat pertama kedua saja. Kita pun dah tahu kan. Oh gitu. Sebab Nabi pernah membaca surah ke-4 rakaat. Tapi ulama berpandangan kebanyakannya Nabi hanya baca surah 2 rakaat yang pertama. Jadi Nabi baca surah ke-4 rakaat itu dalil bahawa harus, tapi tidak disunatkan. Faham tak? Jadi di antara pandangan qaul qadim Imam Syafi'inya ni ada. Ni ada pandang, ada Imam Ghazali mengatakan bahawa solat tu waris qada ganti. Ini pandangan Abadi An-Syafi'i. Pandangan ambil daripada pandangan Imam Syafi'i, sesungguhnya solat itu harus diqadakkan oleh orang lain, oleh waris ditolong qada. Baik orang mati itu berwasiat untuk hal ini ataupun tidak, adalah kerana ada hadis yang menjelaskannya. Hadis sahih pula. Tapi ini pandangan taif. Kalaulah si mati ada meninggalkan solat, maka diqadak ganti daripadanya. Diqadak ganti oleh waris. Sama ada si mati wasiat ataupun tidak sekalipun, waris kena qada ganti. Ini pandangan qaul qadim bagi Imam Syafi'i, berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Seperti itu pula telah dilakukan oleh As-Subki, ulama yang bermazhab Syafi'i, Taqiyuddin Ali bin Subki, dalam mengqadakkan solat sebahagian kerabatnya, sebahagian warisnya. Imam Subkinya qada solat daripada solat ibu dia. Imam Subki ada qada solat daripada solat ibu dia. Dan ada pandangan mengatakan pula, ini pandangan dhaif yang lain, kalau si mati
mati ada tinggal solat yang belum sempat diqada, bukan diqada ganti oleh waris tetapi dibayar fidyah. Di sini diqada ganti oleh waris. Waris nak qada ganti hak dia sendiri pun garu kepala. Nak qada ganti pula. Tapi ada pandangan dhaif yang lain, bukan diqada ganti oleh waris tetapi dibayar fidyah. Satu fardu, satu cupok. Satu fardu, satu cupok. Bukan dalam kitab Matala'il Badri, kalau kita nak bayar fidyah satu fardu satu cupok, seeloknya kita taklid pandangan mazhab Hanafi. Ada dalam kitab Matala'il Badri, buka tajuk bab puasa di hujung. Itu hujung. Di hujung bab puasa. Sebelum masuk bab i'tikaf. Selepas bab puasa dan kitab Matala'il Badri, tajuknya bab i'tikaf. Sebelum tu ada diceritakan berkaitan dengan kalaulah kita nak bayar fidyah puasa, fidyah solat yang qadanya tak selesai tadi itu, kalaulah taklid turut pandangan Imam Hanafi, dia kata terlebih elok. Sebab pandangan dalam mazhab Syafi'inya dhaif, hak kata ada fidyah solat ni. Jadi kalau rasa nak pakai fidyah solat juga, satu solat satu cupok, seeloknya pakailah pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Dan dalam I'anah ni ada ceritalah pandangan tu. Tadi saya sebut dalam kitab Matala'il Badri. Dalam ni dia ada cerita pandangan Imam Abu Hanifah dibayar fidyah daripada waris si mati, bayar fidyah. Lepas tu dalam kitab Matala'il Badri, kalau kita nak bayar fidyah seeloknya kita turut pandangan Imam Abu Hanifah. Tapi pandangan muktamad tidak ada. Qada ganti pun tidak ada, fidyah pun tidak ada. Itu pandangan muktamad. Hak qada ganti pandangan qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Hak fidyahnya ada pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, tapi kalau nak pakai fidyah seeloknya kita taklid pandangan Imam Abu Hanifah. Pandangan mazhab Hanafi ada fidyah untuk solat. Ada fidyah untuk solat. Yang ada fidyahnya, hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita adalah bab puasa. Puasa lain. Bab solat khilaf. Pandangan muktamad tidak ada. Sebab tu orang Terengganu kita tak kenal benda ni, orang Terengganu kita. Biasanya saya tak pernah jumpalah orang qada ganti untuk waris. Tapi kalau bayar fidyah saya pernah jumpa tu. Di Kelantan lah. Di Kelantan ditengok pada jumlah-jumlah yang arwah tu qada, banyak lagi yang belum sempat dia qada, dia akan bayar satu cupok untuk satu fardu. Satu cupok untuk satu fardu. Di Kelantan biasa buat. Di dalam kita tak ada ni. Bukan di Terengganu kita berat laginya, fidyah puasa pun tak tahu. Tu berat. Fidyah puasa pun tak tahu. Hari puasa memang ada. Ada fidyah. Dia puasa ni, bab qada puasa sama dengan qada solat. Qada puasa sama qada solat. Sebagaimana solat yang ditinggalkan ada yang dengan sengaja, ada yang dimaafkan pada syarak. Puasa pun sama. Ada yang tinggal puasa yang dengan sengaja, yang berdosa besar. Ada tinggal puasa yang dibenarkan pada syarak. Tinggal puasa hak sengaja ni hak malam-malam tu nah. Hak ponteng puasa tu. Hak tinggal puasa dimaafkan daripada syarak, tinggal puasa kerana haid, tinggal puasa kerana nipah, tinggal puasa kerana sakit, tinggal puasa kerana musafir. Itu dibenarkan pada syarak. Kalau tinggal puasa yang poteng, yang berdosa besar, sebagaimana solat, wajib qada dengan bersegera. Tinggal puasa yang syarak maafkan, wajib qada bersegera sunat. Sama je hukum dengan solat. Sama je. Solat yang tinggalkan dengan sengaja, puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, wajib qada dengan bersegera. Solat yang ditinggalkan, yang dimaafkan pada syarak, puasa yang ditinggalkan, yang syarak suruh dak puasa haid nifas, wajib qada, sunat bersegera. Faham tak? Dia sama je hukum.
Jadi kalaulah hak tinggal puasa, hak ponteng, hak sengaja dak puasa, hak tu puasanya tiap-tiap hari. Tak ada kata nak pilih Isnin ke Khamis ke, tidak ada. Puasanya tiap-tiap hari, kecuali 5 hari saja yang diharamkan puasa. Sebab ada orang tanya, tiap-tiap hari Ustaz tiap-tiap hari lah. Straight lah. Tak straight juga. Oh, lega. Ya. Tak straight jugalah. Oh, boleh tinggal? Boleh nak tinggal. Tinggal pun 5 hari setahun. Dia kata, dah, ni orang lelaki, hak tinggal puasa, hak malah ponteng masa muda-muda ni. Hari-hari lah. Hari-hari. Straight lah. Gitu mana? Dah, ada juga orang boleh tinggal. Dia pun lega, boleh tinggal. Boleh tinggal lah 5 hari setahun. Tu haram puasa lah tu. 2 hari raya, hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah tu lah. Tu tak boleh puasa lah tu. 5 hari setahun boleh tinggal. Bukan boleh tinggal, memang tak boleh puasa lah. Haram puasa. Hari raya puasa, hari raya haji, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, hari tasyrik tu. Tu haram puasa lah tu. 5 hari setahun. Lepas tu puasanya hari-hari. Ke mati kau? Mati Ustaz dah. Ada orang puasa hari-hari, kesihatan dia comel. Dia jumpa doktor, cek doktor pun pelik. Dia puasa hari-hari. Ada. Bukan puasa wajib, puasa sunat. Ada orang seumpama tu. Dia apabila ni orang perempuan, bila suami dia tak ada, seorang dia makan, buat apa, dia pun puasa. Sehat, tak ada apa-apa. Dia dah puasa hari-hari ni, tak ada rasa apa dah. Dia pun senang. Apa? Tengah hari tak makan apa senang. Nak belajar pun senang, nak ibadat pun senang. Nah. Kemudian pula dia puasa hari-hari tu pula, bayangkan malaikat catat pahala sepanjang masa. Dia nak pahala semayang kena buat. Nak pahala ngaji Quran kena baca. Puasa senang je. Nak pahala jangan makan. Pahala semua. Pahala sepanjang. Bukan malaikat catat pahala puasa subuh sekali, buka puasa sekarang sekali. Dah, malaikat catat pahala. Apa yang dibuatnya? Tinggal makan. Tinggal makan lagi mudah. Tapi nafsu kita tak boleh lah. Lapar kukuk ni kita tak biasa. Dan di puasa kita tak ada apa. Puasa dahari, puasa berpanjangan boleh ke? Disunatkan bagi orang yang tidak tergendala tuntutan syarak yang lain. Jangan tergendala tuntutan syarak yang lain. Jadi tak ada tanggungjawab apa-apa pun, maka tak ada masalah. Bukan dia kata lebih mudah dia nak belajar, lebih mudah dia nak mengaji Quran, lebih mudah dia nak berzikir. Sebab apa? Sebab tak ada banyak kerja. Masaknya tidak. Mana puasa sepanjang masa disunatkan jikalau tidak tergendala tuntutan-tuntutan yang lain. Ini puasa sunat, hak qadanya tiap-tiap hari. Adapun kalaulah puasa ditinggalkan yang dibenarkan pada syarak, macam misal mudahnya orang haid, orang nifas, wajib qada, bersegeranya sunat. 2 Syawal qada lalu dah. Jangan nak tunggu Rejab Syaban. 2 Syawal qada segera. Sebab apa? Biar beres. Dia panggil apa? Bara'atuz zimmah. Mana beres dah tanggungjawab. Selesai dah. Hutang selesai dah. Mana apa? Sunat segera. Sunat segera. Tiba-tiba hak sunat segera ni dia tak buat. Dia tak buat puasa qada haid nifas ni. Dia pergi dahulukan dengan puasa 6 Syawal. Dia puasa sunat dulu. Hutang dia ada. Hutang haid, hutang nifas. Wajib kena puasa haid nifas, tapi bersegeranya sunat. Oleh kerana bersegeranya sunat, dia cadang nak buat Rejab Syaban, nak qada Rejab Syaban. Lepas tu bulan Syawal ni dia nak puasa 6. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa nak buat seumpama tu? Kalau memang nak puasa 6 juga, himpunlah antara puasa qada haid dengan puasa 6. Sebab pandangan muktamadnya boleh himpun antara puasa qada dengan puasa sunat. Tak nak saya himpun je lah. Saja aku puasa esok hari qada Ramadan dan sunat 6 Syawal. Itu pandangan muktamad, boleh himpun. Pandangan dhaif, kalau himpun seumpama tu puasa 6 tidak sah, puasa qada pun tidak sah. Itu pandangan dhaif.
Walaupun pandangan tu daif, tapi bunyi tak sedap. Bukan puasa senang je batal, puasa qada Ramadan pun batal juga. Bunyi tu tak sedap. Sebab itulah kalau kita ni rajin puasa, jangan himpun. Tapi kalau nak puasa, puasa senang. Puasa qada dulu. Biar sesak barulah puasa senang. Hak sunat segera ni pun kalau puasa senang dahulu, puasa sunat dahulu hukumnya adalah makruh. Kalau hak wajib qada bersegera, hak tinggal masa muda ponteng, hak tu haram. Dia meninggalkan qada tanpa ada sebab syar'i. Dia tak qada puasa hak wajib segera tu, hukumnya haram walaupun dia buat puasa sunat sekalipun. Jadi pelik ni, apa nak puasa sunat, puasa qada ni. Tiba-tiba satu hari tu memang main nyakit pelik dah. Kalau puasa mudarat, barulah syarat membenarkan dia berbuka puasa, sebagaimana syarat membenarkan dia buka puasa Ramadan. Hak mana dia boleh buka puasa, hak mana dia boleh tinggal qada segera, hak wajib segera ni, hak keuzuran yang mana kalau puasa Ramadan pun boleh tak puasa. Nah, mana? Hak mana puasa Ramadan pun boleh tak puasa, hak puasa wajib qada bersegera dia pun boleh tinggal qada segera tu. Mana contohnya? Orang haid, orang nifas, puasa Ramadan tak boleh, puasa qada tak boleh. Orang dalam sakit, puasa Ramadan boleh berbuka, puasa qada pun boleh berbuka. Hak wajib bersegera ni, tu saja. Hak mana diuzurkan daripada puasa Ramadan, hak tu juga diuzurkan sementara untuk puasa qada yang wajib bersegera apabila puasa tu tinggalkan dengan sengaja. Ada tak? Sama je. Dengan solat sama je bab puasa ni. Kemudian qada puasanya tak sempat habis, dia mati. Dia baru kiraan pula. Matinya macam mana? Tapi oleh kerana panjang sikit ni, minggu depan lah. Minggu depan. Tak apalah, kita kira selesai lah bab qada solat, selesai dah. Sebab muka surat sebelah tu, surat 13 tu, berkaitan dengan kewajipan kepada ibu bapa suruh anak solat. Maka kalau kita ibu bapa menyempurnakan kewajipan suruh anak solat mula daripada umur 7 tahun, maka tak ada timbullah qada solat. Tak timbullah qada solat. Sama juga puasa, umur 7 tahun wajib kita suruh anak kita puasa, maka tak timbullah anak kita akan kena qada puasa. Faham tak? Dah. Belum balik umur 15. Maknanya sembahyang sudah dilatih 7 tahun, 7 sampai ke 15. Puasa pun sudah dilatih selama 7 tahun. Bila dia balik, tak ada tinggal sembahyang, tak ada tinggal puasa, maka tidak timbul persoalan qada solat, qada puasa tak timbul. Melainkan qada solat hak tertinggal. Qada puasa hak dibenarkan pada syarat untuk berbuka puasa, sakit, musafir. Itu timbullah qada solat. Orang haid timbullah qada. Kok timbul qada puasa? Orang sakit timbullah. Sebab apa qada puasa ni? Allah, bulan Ramadan tu berapa hari tahu main sakit pelik. Dia timbul qada puasa. Qada puasa sebab apa? Saya musafir, jadi bawa kereta ngatuk, jadi saya pun buka puasa. Tu ada qada puasanya. Berapa qada puasa? Kerana haid. Berapa qada puasa? Kerana nifas. Berapa qada puasa? Kerana ponteng. Tak timbul. Sebab apa? Sebab 7 tahun mak ayah sudah wajib suruh anaknya puasa. Sampai umur 15, bila dia balik, dia akan kekal dengan ibadat puasa. Jadi tak timbul sebenarnya. Qada semayang pun tak timbul, qada puasa pun tak timbul. Kalaulah kita mak ayah didik dengan didikan yang sebenar mula daripada umur 7 tahun. Jadi hak berkaitan dengan mati dalam keadaan hutang puasanya tak selesai lagi, dia panjang dia punya tafsilan dia. Sebab kadang-kadang orang tanya, mati hutang qada puasa belum habis, apa kewajipan kepada waris? Ni soalan ni biasa dikemukakan dalam radio, TV kalau nak masuk bulan Ramadan. Mereka akan datangkan tajuk persoalan puasa. Biasa soalannya, di antara soalan yang biasa ditanya, arwah mati ada puasa yang belum sempat diqada, apa kewajipan kepada waris?
Adakah waris wajib tolong qada ganti puasa yang tak cukup lagi, ataupun waris bayar fidyah secupok sehari? Apa kewajipan pada waris? Cuma kadang-kadang dalam soalan ni jawapan tu terlampau mudah. Jawapan terlampau mudah. Jawapan terlampau mudah ni kurang nak tepat dia nya. Sebab dia kena ada tafsilan. Nak jawab segera tak boleh. Dia ada tafsilan dia. Kalau keadaan begini, begini hukum. Kalau begini, begini hukum. Kalau begini, begini hukum. Dia banyak tafsilan dia. Banyak cabang nak jawab tu. Dia tak ada jawab wajib ke tak wajib ke, wajib ke tak boleh. Jadi soalan kadang-kadang terlampau ringkas. Yang ditanya pula sepatutnya usul lah soalan tu. Usul dengan yang bertanya tu. Tanya balik. Arwah meninggal, qada puasanya belum selesai. Kenapa belum sempat qada puasa? Dia memanglah dia tak puasa bulan Ramadan kerana dia sakit. Ada hutang 10 hari contohnya. Tapi dia mati belum sempat qada 10 hari tu. Macam mana waris ni? 10 hari ni. Ya jelas memang dia royak 10 hari dia tinggal puasa Ramadan baru ni sebab dia demam, dia sakit 10 hari. Tapi selepas ada habis bulan Ramadan sampai dia mati, dia tak qada lagi 10 hari tu. Macam mana waris 10 hari tu macam mana? Tak nak jawab. Kena tanyalah pula. Kenapa dia tak qada 10 hari tu? Kerana dia sakit tu berpanjangan. Berpanjangan maknanya nak qada tak boleh nak qada sebab apa? Sakit kau berat nak qada macam mana? Akhir sakit tu bawa mati. Maknanya 10 hari tu tidak sempat dia qada kerana dia tidak ada kemampuan untuk qada. Jadi 10 hari tu tak ada kena apa-apa pun pada waris. Tak ada kena apa-apa pun. Nak sama ada waris nak puasa gratis 10 hari pun tidak ada kewajipan. Waris nak bayar fidyah 10 hari 10 cukup pun tidak ada kewajipan. Tak ada kena apa-apa pun pada waris. Ni maknanya kena usul dulu. Ada satu kisah tu 18 hari tak silap dia punya masa 18 hari tak silap. Jadi arwah tu bulan Ramadan tu dia puasa, lepas tu demam, tak puasa. Pergi klinik boleh puasa, lepas tu demam. Dia 18 hari tak silap, 18 hari ke 16 hari tu lah. Dia mati di hujung Ramadan. Di hujung Ramadan dia mati. Dekat-dekat nak habis Ramadan, dekat nak masuk raya, mati. Mana hutang dia dalam 16 hari ke 18 hari gitu kan. Mana ada juga dia puasa. Tapi dia demam ni pun anak-anak dia tak panggil balik. Sebab apa? Demam biasa, bukan sakit berat pun. Tiba-tiba bawa mati. Hutang 18-16 hari tu, anak-anak dia pakak qada seorang sehari. Bukan anak dia saja, anak saudara pun pakak ambil seorang sehari. Sepupu pada anak-anak dia lah pulaknya. Ni keluarga rapat ni. Anak saudara pun tolong qada ganti kepada arwah pak saudara. Ni rapat lah ni. Gitu. Ayah mung lah qada 3 hari seorang, 4 hari seorang. Berapa nak eceh bagi seorang sehari je. Jadi seorang sehari je. Anak seorang sehari. Sepupu pun anak saudara arwah pun seorang sehari juga. Baik sungguh ni. Lepas belajar, kalau begitu hak 18 hari tu memang tak kena apa-apa pun. Tak kena. Sebab dia mati bulan Ramadan. Tak ada ruang masa untuk qada. Tak ada kena lah. Tahu ke sepupu marah dia ni. Dah seorang sehari ambil kena-kena tak kena qada, tak kena apa-apa pun pada waris. Sebab apa? Sebab dia mati hutang 18 hari, tinggal puasa pula syarat benar kan? Sebab dia sakit dan mati bulan Ramadan juga. Ada ruang untuk qada. Mati bulan Ramadan ni ada ruang untuk qada? Tak ada kan? Maka tak ada kewajipan apa-apa lah. Tu kata dia punya tafsilan dia. Kalau begini, kalau begini, dia tak boleh jawab semudah-mudahnya. Tapi saya dengar soalan-soalan tu ringkas dan jawapannya agak secara kasar, payah nak tepat lah. Sebab dia banyak dia punya huraian dia, banyak dia punya tafsilan dia. Hak berkaitan dengan mati dalam keadaan hutang puasanya belum sempat diqada. Kalau bab solat mudah, solat tidak ada qada ganti oleh waris dan solat tidak ada fidyah oleh waris atas pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan qaul qadim, pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i kitanya diqada ganti oleh waris. Dan ada pandangan pula dalam mazhab Syafi'inya bukan diqada ganti, dibayar fidyah satu cukup untuk satu waktu. Dan pandangan ini sepakat dengan pandangan dalam mazhab Hanafi. Solat yang tidak sempat diqada ada fidyah untuk tiap-tiap satu waktu. Di pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak ada.
qada ganti solat oleh waris dan tidak ada fidyah oleh waris. Jadi hak kita sambung minggu depan insya-Allah lah berkaitan dengan fidyah puasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.